InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ini dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab ridwan masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa dalam keadaan dia beriman, imanan wa ihtisaban, serta mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala, nescaya diampunkan dosanya telah terdahulu, insya-Allah. Yang mati sembilan Tuan Imam, Tuan Bilal, yang tak kuasa suram, sidang jemaah muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat pada Allah terdapat bersama pada malam ni. Jadi malam ni kita puasa lah ya. Tutuplah kitab tuntan tu tutup lah. Kita lihat tentang puasa, kita ulang kaji semula lah kan. Maklumlah setahun sekali, kadang dah lupa, tak ingat. Dan kita dah tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi kan kita menyambut Ramadan. Dan tahun lepas biasanya kita berdoa lah, ya Allah panjangkanlah umurku kan, temukanlah aku kepada Ramadan yang seterusnya lah. Alhamdulillah kita dah dekat dengan Ramadan lah, insyaAllah. Baik. Jadi dalil berkenaan Ramadan ni, berpuasa Ramadan ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan ingat ayat 183, Allah Ta'ala firman Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipandukan pada kamu berpuasa sebagaimana dipandukan pada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa dari segi bahasa menahan diri daripada makan, minum dan juga bercakap. Menahan diri pada makan, minum dan bercakap. Dasarkan firman Allah Ta'ala Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawma. Inni nazartu lirrahmani sawma. Ayat surah Al-Maryam, kisah Siti Maryam. Maksudnya, sungguhnya aku bernazar dengan Tuhan Ar-Rahman dengan berpuasa. Ayat ni berkenaan dengan kisah Siti Maryam lah. Kisah Siti Maryam, di mana Siti Maryam telah pun hamil tanpa ada suami.
Kan? Jadi dia hamil dan dia melarikan diri daripada tempat ibadah dia di Baitul Maqdis tu, dan akhirnya dia bernazar. Dia menazar tidak akan bercakap dengan sesiapa. Jadi maksud dengan puasa itu ialah puasa menadi pada bercakap. Cuma dalam konteks kita umat baginda Rasulullah SAW ini, kita masih lagi boleh bercakap, tapi kurangkan cakap lah. Bukan makna tak boleh cakap langsung. Boleh cakap benda-benda yang baik, manakala akan cakap, baca Quran kan. Cuma pada umat yang sebelumnya, antara nazar mereka itu dan puasa, makna puasa mereka itu tak cakap lah. Inni nazartu rahmanis soma. Siti Maryam bernazar kepada Tuhan, dia tidak akan bercakap. Macam tu. Jadi siapa yang bercakap? Dan dia tak bercakap, siapa bercakap? Anak dia lah, Siti Nabi Isa AS. Anak itu yang bercakap. Anak dia itu Nabi Isa termasuk di kalangan bayi-bayi yang boleh bercakap. Ada beberapa bayi yang boleh bercakap. Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan lebih daripada 3, menyatakan 10 bayi yang boleh bercakap dalam buayan, yang menyatakan bahawa kan, aku adalah hamba Allah, aku bukan adalah Allah, kata Nabi Isa. Dan aku ni bukan anak zina, bukan anak berzina, bukan anak zina, tapi aku adalah hamba Allah, dan aku dilantik sebagai Nabi. Kan? Jadi kan, kata-kata daripada Nabi Isa tadi menolak dakwaan kaum dia yang menuduh Siti Maryam, menuduh ibu dia buat benda yang tak elok. Gitu. Itu mana puasa. Kemudian dari segi syarak, puasa ialah menadi pada sebarang perkara yang membatalkannya. Menadi pada segala perkara yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, dengan niat berpuasa, dengan niat puasa. Kerana tidak sah tanpa niat. Dia mesti ada niat. Dan niat tu mestilah waktu malam. Mestilah berniat waktu malam. Niat siang tak sah. Kecuali puasa sunat bolehlah kita niat siang. Malam tak boleh. Itu sebabnya kan, bila kita bertarawih kita akan berniat. Lepas je tarawih kita niat. Nawaitu Ramadan, anadai farusyah Ramadan, aziz nanti lah kan. Kerana niat ni termasuk rukun lah. Rukun ni kalau tak ada maka tak sah puasa. Jadi menahadi pada perkara-perkara yang membatalkan. Antara perkara yang membatalkan antaranya ialah, contohnya makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Perkara batalkan puasa. Berjimat di siang hari, bersetubuh keluar darah haid dan nifas pada wanita kan, maka batal lah puasa. Masuk sesuatu dalam rongga yang terbuka, batal lah puasa. Muntah dengan sengaja, batal. Muntah tak sengaja, tak batal lah. Muntah dengan sengaja, dijolok-jolok dalam mulut tu, muntah kan. Macam tu. Bila kata tarikh pensyariatan puasa, dia puasa difardukan pada bulan Syaban, tahun kedua Hijrah. Nampak? Jadi rupanya puasa ni difardukan pada bulan Syaban. Jadi antara kelebihan bulan Syaban ni antaranya ialah difardukan berpuasa. Macam tu. Banyak lagi lah kelebihan bulan Syaban. Antara kelebihan bulan Syaban lagi iaitulah tahwilul kiblah, pemalingan kiblat. Tahwil mana pemandangan kiblat, daripada menghadap ke Baitul Maqdis ke menghadap ke Masjid Haram di Makkah, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menadah, memandang ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa isma kuntum fawallu wujuhukum syatrah. Kan?
Sungguh kami melihat engkau senantiasa duduk pandang lagi kan. Oleh itu sekarang ni tukarlah kiblat. Falan waliyannaka qiblatan tardaha. Maka tukarlah kiblat ke mana yang kau nak suka, iaitu palingkanlah muka kamu ke Masjidil Haram. Wa isma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, maka menghadaplah ke Masjidil Haram. Itulah kiblat umat Islam zaman sekarang lah. Jadi pemalingan kiblat ini berlaku pada bulan Syaban. Kemudian apa lagi? Peristiwa berlaku pada bulan Syaban, antaranya ialah peristiwa berkenaan dengan perintah berselawat. Ayat berkenaan dengan selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Dia berlaku pada bulan Syaban. Ayat diturunkan pada bulan Syaban. Itu sebabnya kita digalakkan berselawat pada bulan Syaban. Digalakkan berselawat pada bulan Syaban. Tapi bila masuk Ramadan, kita digalakkan baca Quran. Kita digalakkan membaca Quran, tadarus Quran. Baca sebanyak-banyaknya Quran. Okey, itu. Kemudian pada bulan Syaban juga adanya bulan nisfu Syaban, malam nisfu Syaban kan. Di mana amalan kita, buku catatan amalan kita ditukar. Gitu. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran berkenaan dengan dalil puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipadukan pada kamu berpuasa sebagaimana dipadukan para orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi apakah maksud dengan mudah-mudahan kamu bertakwa? Apa kaitan puasa dengan mudah-mudahan kamu bertakwa? Apa kaitan puasa dengan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa? Kaitan puasa dengan mudah-mudahan kamu bertakwa kerana puasa ni ialah menahan diri, menahan diri pada benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Di samping itu menahan diri, banyak benda lah kita nak kena tahan diri ni. Mata nak kena jaga, mulut nak kena jaga, jawarih anggota badan nak kena jaga, kan? Lidah nak kena jaga, telinga nak kena jaga. Semua tadilah. Semua tu kalau kita boleh jaga, samping itu kita kena buat taat. Samping kita nak kena jaga benda-benda tu semua, samping itu pula dalam masa yang sama kita kena buat taat, kan? Kita kena berpuasa, kita kena bertarawih, kan? Lepas tu kita kena baca Quran, sebaik-baik baca Quran. Tu dikatakan la'allakum tattaqun, tu mudah-mudahan bertakwa. Dia akan membawa kepada mudah-mudahan bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk kalangan orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan akan bawa ke situ lah, gitu. Sebab banyak orang berpuasa, kam min sha'imin laisa min sihi ila ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya hanya sekadar menahan daripada makan dan minum. Hanya sekadar menahan daripada makan dan minum saja. Tapi lidah tak jaga, mulut tak jaga, mulut culupang. Sehingga ada ulama menyatakan ada beberapa perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Ada 5 perkara siap. 5 perkara boleh membatalkan pahala puasa. Tak batal pahala, batal puasa. Pertama, al-kazib. Kazib ni cakap bohong. Bercakap bohong. Nampak macam tak bohong dia cakap. Nampak macam betul-betul real lah dia cakap. Ni tak mongak lah ni. Betul-betul dia cakap tu kan. Nampak serius cakap tu.
Tapi sebenarnya belakang tu bongak. Dibongak gitu. Dibongak gitu. Cakap tu, oi, serius betul lah cakap tu. Tapi balik bongak, bohong, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang boleh membatalkan puasa kita, an-namimah. Al-ghibah, mengumpat. Mengumpat boleh membatalkan puasa. Kemudian an-namimah, mengadu domba, boleh membatalkan puasa. Apa lagi? An-nazru bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan penuh nafsu syahwat, kan? An-nazru bisyahwatin. Kemudian yang kelima, al-yaminul gumus. Al-yamin yumus ataupun al-yamin kazif, sumpah dusta, sumpah bohong. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah aku tak buat, demi Allah aku tak buat, demi Allah aku tak buat. Belakang itu dia buat, sebenarnya dia buat, kan? Macam tu. Ni semua perkara boleh batalkan pahala puasa. Batal pahala. Pahala batal, puasa tak batal. Kosong lah. Sama macam kosong. Tak ada benda lah. Kan macam tu. Sipar lah makahan. Iyalah, lapar lah. Lapar. Zero Mekah. Kan? Sipar kan itu. Tu lah puasa. Sebab ulama' dia kata puasa ni ada 3 pecahan, kan. Pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa khasaisul hawas. Khasaisul hawas. Puasa orang awam, puasa orang soleh, dan puasa para nabi dan para rasul. Kan? Itu dikatakan puasa hawasul hawas. Puasa orang awam ni hanya sekadar menahan daripada makan dan minum je. Puasa orang hawas. Puasa orang saleh bukan saja menahan daripada makan dan minum, malahan anggota badan semua dijaga. Puasa orang hawasul hawas, para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ni ialah ingatannya sentiasa ingat pada Allah. Kalau ingatannya terlupa pada Allah, maka mereka menganggap puasa mereka terbatal, kan? Itulah pecahan orang berpuasa. Kita mungkin tak boleh capai pada tingkatan hawasul hawas itu. Orang-orang soleh, ataupun yang kita boleh orang-orang soleh lah, hawas. Sebab Negeri Sembilan ni namanya Darul Khusus. Darul Khusus. Banyak orang tanya, kenapa nama Darul Khusus? Kenapa nama Darul Khusus? Kerana Negeri Sembilan ni dulu ramai orang-orang soleh, ahli ulama' ramai. Kata pengkaji lah. Ini pensyarah cakap ni, dia orang buat kajian lah, pensyarah. Dia orang buat kajian berkenaan kenapa nama Negeri Sembilan ni Darul Khusus. Kerana dulu ulama' ramai, terutamanya ulama' tasawuf lah, ramai di Negeri Sembilan ni. Sekarang ni dah tak ramai dah, tinggal roti korek lagi tak ramai. Ramai meninggal. Ramai meninggal. Sampai itu kita tak ada pondok. Pondok tak ada. Ada pondok tak banyak lah. Tafiz banyak lah. Sekarang ni banyak tafiz. Pondok tu tak ada. Ada 2-3 pondok, tak banyak, kan? Tak banyak pondok. Pondok ni pengajian kitab tu ros lah. Tafiz, kalau tafiz melambat. Pelapis saja lah. Gitu. Kan? Banyak sekarang ni kita mengaji universiti. Banyak mengaji universiti. Sama ada universiti dalam negara ataupun di luar negara. Kan? Dia di Azhar, kan? Di Maghribi, kan? Di Yaman dan sebagainya. Banyaklah.
Jadi itulah yang akhir zaman. Kemudian istilah, kan ada pepatah menyebutkan kalau nak jumpa, nak cari kek bano banyaknya janda, pergilah ke pilah kan. Kan ada istilah macam tu, punya kata pepatah. Kalau nak cari banyaknya jondo bukan janda, banyak kita sebut janda. Kalau nak cari banyak janda, pergilah ke apa tu, senaling. Senaling tu banyak. Dia bukan janda, jondo. Jondo, jondo. Jondo ni istilah kepada orang alim. Orang perempuan yang alim dulu. Jadi kalau nak cari banyaknya orang alim, pergilah dekat senaling gitu. Tapi banyak kita ni dia kata janda. Memang sebenarnya janda mana-mana banyak janda. Macam tu. Kat mana-mana banyak janda kan. Indonesia ni memang banyak janda. Macam tu. Sini yang pangan banyak juga. Kan macam tu. Baik itu tentang puasa tu lah. Baik. Kemudian kalau disebut dalam kitab ni Mawa'idhur Ramadhaniyah, kaifa nastaqbinu Ramadan. Bagaimana kita nak menghadapi Ramadan? Ada 6 perkara ketika kita nak menghadap Ramadan ni, benda yang perlu kita tekankan kita menghadap Ramadan. Yang pertama, istibal Ramadan bil farahi bi fadlillah wa rahmatih. Menghadap Ramadan dengan suka. Bil farahi dengan gembira, dengan suka, bi fadlillah dengan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati dan rahmat daripada Allah. So maknanya bila datang Ramadan ni kita sonok. Dia kata kena sonok lah. Sonok, suka. Kalau kita dulu waktu kita muda-muda duduk kampung-kampung kan, dia dengar Ramadan, sonok betul kan dia tu. Kan? Bila tarawih tu kan main lagi. Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kan. Sallallahu alaihi kan. Kena. Macam tu. Sonok lah. Jadi jangan bila kita datang Ramadan ni, tak sonok lah Ramadan. Allah, nak kena puasa balik kodai banyak tutup. Nak ngokok pun balas. Nak ngokok pun bayar ni macam ni. Ngetel pun bayar. Sedihlah dia dengan kedatangan Ramadan. Kita sebagai orang beriman pada Allah jangan sedih. Patut kita kena suka lah. Istiqbal Ramadan bil farahi bi fadlillah. Allah Ta'ala memerintah dengan gembira. Amarullah bi farahi bid din wa ma ta'allaqu bihi wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kul fi fadlillah wa rahmatih fa bizalika fayafrahu huwa khairun ma yajma'un. Kata oleh Muhammad dengan kelebihan Allah dan rahmatnya. Oleh itu kita jangan sedihlah. Qul kata Muhammad, ya Rasulullah, wa ya kullu da'in ila Allah min ummati qul lil nas mubayyinan munti'an imtamsiku bi fadlillah alaikum wa rahmatihi azimah lakum wa ma ataakum min kitabil al-majid mimma mawa'iz wa shifa'is sudur wa bidzalika allazi ja'akum min rabbikum wa hisu ala istinska bihi tibai wa farahu. Kata oleh ya Rasulullah, wahai setiap penyeru kepada Allah, wahai setiap pendakwah, wahai setiap manusia kan yang rasa tunduk kepada Allah, berpeganglah kamu dengan kelebihan Allah ke atas kamu dan rahmatnya besar, dan apa yang datang pada kamu dalam kitabnya yang mulia dengan segala nasihat-nasihat dan juga kata ubat kepada dada, kepada hati. Oleh itu naklah kamu payafrahu, bersukalah. Ifrah, kata sukalah. Datang Ramadan suka-suka, mesti suka. Sonok kita. Bukan sonok tu sebabkan nak berniaga. Ada orang tu dia sonok jugalah bazar Ramadan.
Dia orang jenis meniaga lah. Oh, yang meniaga dia suka, oh Ramadan datang ni, bisnes kan. Janganlah hujan. Kalau hujan Nabi lah. Kan. Minta orang kata panih lah. Ada rezeki masing-masing lah kan. Tak. Tu mana dia suka lah, tapi suka dalam bentuk lain lah je tu. Maksud suka ni bukan dalam konteks dunia. Suka ni dalam kelebihan Allah Ta'ala bagi pada kita ni. Kan? Dengan pahala yang berganda-ganda. Tak? Tu jangan kita sia-siakan Ramadan. Banyak orang sia-sia Ramadan kerana nak cari duit. Cari duit bekalan nak raya nanti. Macam tu. Baik. Kalau sebut dalam kitab ni wa'lamu anna ma'adallahu lakum fima law istamsaktum bih wattaba'tum wasayahu wa khairul lakum min kulli ma yajma'un min mata'id dunya wa lazzatiha alfaniyah. Ketahuimu sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan bagi kamu pada apa-apa yang kamu berpegang dengannya. Wattaba'tum, dan apa yang kamu ikut akan segala wasiat, nasihat dan sebagainya. Dianya baik bagi kamu daripada setiap apa yang kamu himpunkan daripada mata-mata dunia dan kelazatan yang fania, yang binasa. Apa? Jadi kata pengarang, dia kata cari kelebihan-kelebihan Ramadan ni. Jangan duk fikir tentang nak cari duit, nak kumpul duit, kan? Sebab ada orang banyak sibuk dalam perkara macam tu. Dia sibuk sampaikan tarawih pun tak ada. Puasa siang. Tapi sebabkan oleh sibuk berniaga, tarawih habis lah. Kan malam dah rotih. Kan? Siang berniaga, lepas dah rotih. Kan? Apa ni? Tak lagat dah. Tak lagat dah. Tadi masak macam-macam. Dia kata masak kuih pelita lah. Kuih itulah, macam-macam kuih kan. Niaga. Jadi bila dah malam, dah penat. Tak larat dah Ustaz. Penat dah Ustaz. Besok nak masak balik. Kan? Macam tu. Jadi ambillah. Sayanglah Ramadan tu. Sayang. Apalagi kalau sampai hujung Ramadan dia macam tu, dia punya tu bisnes dia kan. Tak ada cuti langsung. Gitu. Lagu harga je. Okay? Jadi. Kama jalallahu subhanahu wa ta'ala lil muslimin fi hadzal hayat min hadzal mawasim azimah allati tughfaru fiha dzunub. Kan? Kerana bulan Ramadan ni diampunkan padanya segala dosa. Wa tuhattu fiha sayiat. Kemudian dihapuskan segala salah. Inzal Quran diturunkan. Wa ajli zalika farada fiha syam. Dan kerana demikian maka difardukan berpuasa kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Yang kedua, kan bila kedatangan Ramadan ini tahiyatul muslim. Tahiyatul muslim nafsahu bi istiqbal Ramadan. Ucap tahniah pada diri kita sendiri di istiqbal Ramadan dengan kedatangan Ramadan. Ucap tahniah. Tahniah diri kita sendirilah. Tak ada orang nak ucap tahniah ke dia sekarang. Kau tak nak ucap tahniah kau, kau sorry dah. Habis kita ucap tahniah diri kita sendiri macam tu. Kan? Tahiyah ataupun tahniah al-muslim nafsihi. Anna Nabi sallallahu kana yasta'udiduhu min Ramadan, adalah Nabi sallallahu adalah Nabi itu sentiasa bersedia dengan masuknya Ramadan. Sehingga Siti Aisyah berkata, ma ra'aitu Nabi sallallahu yasumu fi syahri qattu khala Ramadan, maka yasumu fi Sya'ban. Tiada kulihat Nabi berpuasa sebulan, kan? Melainkan tiada kulihat akan Ramadan. Kan? Itu dikatakan yastaidu, kerana yastaidu duhur Ramadan. Nabi bersedia kerana nak datang Ramadan yang penuh dengan keberkatan.
kemuliaan kan macam tu. Okey, fa'alal insan ayuhayyi'ah nafsahu, dan di atas manusia itu bahawa dia mengucapkan tahniah bagi diri dia sendiri. Ucap tahniah bagi diri sendiri. Kerana pada Ramadan lah diampunkan. Fa inna dukhul fiha laisa ka khuruj. Maka sesungguhnya masuk Ramadan tu tak sama macam keluar Ramadan. Masuk Ramadan dia tak sama dengan keluar. Bila kita nak masuk Ramadan ni tak sama kita nak keluar Ramadan masuk. Bagi orang yang beriman lah, orang yang soleh, kan, dia memang suka nak nanti Ramadan ni. Bila nak keluar Ramadan dia dah sedih. Allah dah habislah Ramadan ni. Sedih lah. Bulan penuh keberkatan dia nak habis dah. Tu yang kata tekan gear 5 tu. Bagi orang soleh dia akan tekan gear 5. Sampaikan ada yang iktikaf di masjid. Iktikaf tak balik-balik. Duduk kat masjid iktikaf. Dan Nabi pun kan, kalau ikut kan, Nabi beriktikaf di masjid pada 10 yang akhir Ramadan. Dah ujung-ujung kan, dan nak keluar Ramadan ni. Tersebut dalam kitab kata fa inna dhuhul fihi laisa kal khuruj minhu, dia kata. Maka sesungguhnya masuk dalamnya Ramadan tak akan sama dengan keluarnya Ramadan. Bila keluar je mana dah habis. Dah tak ada lah. Pahala-pahala berganda tu dah habis. Macam tu. Ada satu hadis berkenaan dengan Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali kan. Ada satu hadis an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam raqiya mimbar faqala amin 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 wa qila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza qala li Jibril raghima anfu 'abdin dakhala alaihi ramadan lam yughfar lahu faqultu amin summa qala raghima anfu 'abdin adraka abawahi aw ahaduhum yudkhilahu al-jannah faqultu amin summa qala raghima anfu 'abdin zukritu indahu lam yusalli alayka faqultu amin. Wa fi riwayatin man adraka syahr ramadan wa lam yufallahu dahlan nar abadallahu qul amin. Amin amin 3 kali. Maka dikatakan orang, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u haza, apa yang kau buat ni Nabi? Ya Rasulullah, apa yang kau buat ni? Kenapa kau cakap amin? Faqala li Jibril, maka Nabi kata, telah berkata padaku malaikat Jibril, raghima anfu 'abdin. Raghima anfu ni maksudnya sangat sial lah, celaka lah itu. Ataupun menyesal je lah. Raghima anfu ni macam menyesal, penyesalan yang besar macam tu. Abdin, hamba, dakhalaihi Ramadan, mana penyesalan besar kepada seorang hamba telah masuk atasnya Ramadan, lam yughfal lahu, tetapi tidak diampunkan dosanya. Tapi dosanya tak diampunkan. Mana penyesalan yang besar. Raghima aku tu, maka aku kata amin. Summa qala, kemudian berkata lagi Jibril, raghima anfu 'abdin adraka wa ahduma lam yudkhilahu jannah. Penyesalan yang besar juga kepada hamba yang mana dia ada 2 ibu bapa ataupun salah seorang daripada ibu bapanya, kan, lam yudkhilahu, tidak memasukkan dia, tapi dia tak ada buat baik dengan mak ayah dia, kan, lam yudkhilahu al-jannah, tidak memasukkan keduanya akannya ke dalam syurga. Maka Nabi kata amin. Summa qala, kuna berkatalah lagi malaikat Jibril, raghima anfu 'abdin zukitu indahu lam yusalli alaika. Penyesalan yang besar kepada hamba apabila disebutkan, kan, di sisinya, zukirta indahu, disebutkan akan nama engkau di sisinya,
lam yusalli alaika, tetapi mereka tidak berselawat kepada engkau. Maka kata olehmu ya Muhammad, maka Nabi berkata amin. Amin. Gitu. Fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat, man adraka syahr Ramadan lam yufallahu dahlan nar fa'abadallahu. Barang siapa sesiapa mendapati bulan Ramadan dan tidak diampunkan baginya dosanya, maka masuk dalam neraka, maka jauh dia daripada Allah. Maka Nabi kata amin and amin. Nampak? Jadi ini antara orang-orang yang kata yang mendapat kerugian lah, dengan banyakkan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Banyakkan bertaubat kepada Allah. Kata Nabi SAW, akhbara anna Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala babut taubah maftuh ila an tatla'a minhu syamsu. Kerana Nabi SAW telah mengkhabarkan sungguh Allah Ta'ala telah membuka akan pintu taubat, sehingga bahawa terbit daripada matahari, daripada terbit matahari dan sehinggalah terbenam matahari, kan? Maka dibuka pintu taubat. Oleh itu pal badar wal ajalah fi taubah. Badar ni badal alif ra, mana badar ni mana segeralah, cepat. Ajalah cepat taubat, bertaubat, kan? Fa innal mauta ya'ti faja'ah, kerana sungguhnya mati itu datang secara tiba-tiba. Apalagi kalau kita sebelum ni banyak dosa, buat kesalahan, kan? Jadi ulama menekankan bila datang Ramadan ni kita kena banyak taubat lah. Apalagi kalau dah masuk Ramadan. Sebelum Ramadan bukan kita boleh berunding dengan mereka mahu. Dia tak boleh berunding kan. Kalau boleh berunding senang. Ataupun kita sogok dia, selotok ke, sogok ke, rasuahkan dia ke, kan? Kalau boleh rasuah senang. Tunggulah dulu, dia kata bekalan tak cukup lagi, kan? Banyak lagi duit, banyak tak kumpul lagi ni, banyak lagi buat rumah pun tak siap lagi ni, rumah tak siap lagi, macam mana ni? Sogok lah sikit dekat maut ni. Kalau boleh sogok senang. Bagi rasuah, kan? Bagilah kata 10,000, kan? Sojak lah dia dekat maut tu. Balik dah. Mula nak cabut nyawa, dia balik dah. Tak dapat dah. Macam kerana mati, fa innal mauta ya'ti faja'ah. Mati ni boleh datang tiba-tiba. Innal mauta ya'ti baghtah. Baghtah ni kan faja'ah ni bukan sama mana dah. Cepat datang. Tak ada runding cara, kan? Dia tak boleh berunding. Mereka mau ni. Kalau boleh berunding senang. Kalau hakim pun tuan-tuan jatuh hukuman pun tuan-tuan, boleh lagi buat rayuan, tuan-tuan. Hakim pun jatuhkan hukuman, boleh bagi buat rayuan. Dia ada tempoh rayuan, kan? Ada beberapa hari boleh rayu balik. Tempoh dia habis, dia akan nanti. Baik. Kemudian jadi di bulan Ramadan, inna hadza syahra innama yanbaghi asta'idha lahu bit-taubah, gitu. Bulan ini sepatutnya maka nak bersedia dengan bertaubat. Kemudian isbal Ramadan bil ibtiadi an rufaqa'is su. Mengadap Ramadan tadi dengan menjauhkan diri daripada kawan-kawan yang jahat, gitu. Isbal Ramadan bil ibtiad, ibtiad menjauhkan diri. Andrufaqa isu, daripada kawan-kawan yang jahat. Kerana musim ini ataupun bulan ini adalah bulan ta'ah. Innal mausim min mawasimut ta'ah. Kerana musim ini maksudnya bulan lah. Kerana bulan itu, bulan Ramadan itu ialah bulan ketaatan. Maka tidak patut kepadanya bahawa dengan mana-mana orang yang banyak mar'ul battalin, ayu khalita mar'ul battalin, kan?
Dia tak digalakkan bercampur dengan orang-orang yang dogi-dogi jahat-jahat. Kan? Yang kaki arat, bulan Quran, macam-macam istilah kan. Istilah Ramadan ni banyak. Kan? Bulan Ramadan, bulan Quran, bulan tadarus Quran, bulan penuh keberkatan, bulan tu macam-macam bulan kan. Ramadan kan? Bulan keampunan. Jadi tak sepatutnya dia kata dicemari dengan benda yang tak elok. Bulan Ramadan. Dan apalagi kita tak digalakkan bercampur pula dengan orang yang masih lagi tak solat, masih lagi tak puasa, tak digalakkan kita bercampur. Sebab dia degil, tak dia degil, apa kita nak campur dia? Itu. Kalau kita boleh nasihatlah. Kalau tak sanggup nasihat, tak payah campur langsung lah gitu. Biarlah dia kata kita sombong. Kau sombong lah kata. Sombong lah kau kan. Dia nak cakap sombong lah. Macam mana? Gitu. Kemudian istidal lil Ramadan bil azmi Al-Quran. Istidad ni bersedia bagi Ramadan dengan keazaman di atas tilawati, di atas membaca wa tadabbur Quran, membaca dan tadabbur Quran. Ni yang apa ni? Ni bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Bulan Quran. Jadi sepatutnya kita kena banyakkan membaca Quran. Lepas sebelum subuh baca, lepas subuh baca, lepas tu sebelum zuhur baca, lepas zuhur baca. Kecuali kalau kita ada program tazkirah tu lainlah. Program ilmu pun kena isi juga. Kan? Ilmu pun penting. Jangan kata Ramadan ustaz tak ada tazkirah ni stop lah gitu. Sebenarnya tazkirah pun penting juga. Takkan kita nak beramal tanpa ilmu? Dengan tazkirah ilmu dan tazkirah tu ada ilmu-ilmu disampaikan kan. Jadi penting tazkirah tu. Tapi digalakkan lagi membaca Quran. Sebabnya banyak tempat-tempat bila Ramadan ni memang kelas pengajian biasa tutup. Kuliah-kuliah semua tutup, tak ada kuliah. Sebab kita nak tarawih kan. Tarawih, jadi kuliah tak ada. Kalau ada pun tazkirah. Tazkirah Ramadan. Tazkirah pun tak boleh. Kalau panjang-panjangkan orang pun dah risau je. Menggelisah dia macam mana. Setengah jam cukup lah. Setengah jam cukup. Je. Tak payah setiap malam lah. Contohnya seminggu sekali. Ustaz ni habis banyak kan. Ustaz tu dia ada tabung ni dia sediakan. Ada sebuah masjid tu disediakan tabung Ramadan, tabung penceramah Ramadan, tabung asnaf untuk Ramadan. Banyak tabung, macam-macam tabung. Tuan nak masuk tabung mana? Kan ada sebuah masjid dua macam tu lah, pelbagai tabung. Tabung untuk berbuka. Nampak? Tabung mori. Tabung mori dia sedia tabung mori. Pilihlah tabung mana tuan nak masuk. Masukkan. Jangan kalau tengok tabung tu. Lalu tabung senyum, lalu tabung senyum. Senyum. Tu yang satu debat kata, kan itu. Dia bukan nak senyum, dia nak duit, tabung tu nak duit. Tabung tu bukan senyum. Masukkan duit. Baik. Istidal Ramadan bi'azmi intilati Quran. Bersedia dengan Ramadan dengan berazam untuk membaca Quran. Kalau boleh setiap hari dia kata. Lagi elok, setiap hari boleh kata. Sebuah orang ni pada ulama kan, dia kapan. Hati barah tu. Tak habis-habis. Senang je dia nak habiskan. Okey, dia Quran satu juzuk ada berapa muka surat? Satu juzuk ada 20 muka surat kan? Satu juzuk 20 muka surat. Jadi bagi dengan 5. Kita ada 5 waktu kan? Okey, 5 waktu. Bagi 5 lah. Berapa juzuk?
berapa muka surat untuk satu sekali. Subuh berapa? 2 muka. Zuhur 2 muka. Asar 2 muka. Maghrib 2 muka. Isyak 2 muka. Habis satu juz. Habis satu juz satu hari. Kan? Besok juz kedua pula. Setiap juz dia ada 20 muka surat. Setiap juz ada 20 muka surat. Kena pastikan bagi. Kita ada 5 waktu. Mana 2 muka surat, 2 muka surat, 2 muka surat. Kita buat secara concentrate. Okey? Maka cukup sebulan mesti khatam. Dia mesti khatamnya. Sebab saya banyak kali buat dah memang khatam. Tapi kena concentrate. Jangan tinggal. Jangan cenekek. Di rumah lah tu. Gitu. Kalau cenekek dia takkan khatam. Di rumah lah tu. Boleh buat sendiri, dia baca sendiri. 2 juz. Untuk satu hari dia akan pergi 2 juz. 2 hari kata. 15 hari dia dah khatam. Untuk satu juz 15 hari. Pertengahan Ramadan dia akan khatam. Dan ujung Ramadan dia akan khatam sekali lagi. Mana ada 2 kali khatam lah. Kalau kita ambil setiap lepas solat tu ataupun sebelum solat, kita baca 4 muka surat. Maknanya subuh 4 muka surat, zuhur 4 muka surat, asar 4 muka surat, maghrib 4 muka surat, dan lepas isyak, kan lepas tarawih ke, kita baca 4 muka surat lagi.